Panas, saya bukan boneka, Anwar balas Tun M. Akhirnya, Muhyiddin bertemu Tun M. Pilih Mahathir kesilapan terbesar, Hussein On. Tun M anggap Syed Saddiq ancaman kaum agama. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membalas semula kenyataan yang membayangkan dia tunduk kepada mana-mana pihak setelah Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Ada dibahaskan kata kita tunduk kerana dukungan parti berasaskan Cina DAP yang menguasai kerajaan. Perdana Menteri adalah saya bukan boneka sesiapa. Alhamdulillah, umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli, saya dah melincung lama dah, katanya dalam forum di Putrajaya. Dalam satu hantaran di media sosial, Mahathir mendakwa walaupun DAP hanya ada 4 menteri, Anwar bergantung kepada sokongan 40 ahli parlimen daripada parti itu. Jika DAP tarik diri, kerajaan Anwar akan jatuh. Sebab itu, Anwar terpaksa turut manifesto DAP khusus menjadi tanah Melayu negara pelbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekular, negara yang tidak ada agama rasmi, dakwanya. Anwar bagaimanapun menyangkal dakwaan tersebut dan berkata DAP tidak pernah berbuat demikian. Mereka dalam jemaah menteri dan sudah 7 bulan saya jadi Perdana Menteri. Belum sekalipun mereka pertikai program untuk orang Melayu, orang miskin, orang Islam. Belum sekali dalam 7 bulan ini, katanya lagi. Anwar turut menyerang Mahathir dengan berkata, jika seseorang itu sudah mentadbir selama berdekat dan gagal, maka ia adalah kesalahan dirinya sendiri. Mengapa ekonomi Melayu tak diangkat? Mengapa semua saya mesti selesaikan dalam masa 7 bulan dengan hutang negara 1.5 trilion ringgit? Katanya lagi, perbezaan dengan hutang negara yang terkumpul ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein kerana membasmi kemiskinan dan menubuhkan Felda, hutang negara pada era kemudiannya digunakan untuk membiayai projek mega dan penyelewengan. Sementara itu, Anwar turut menyangkal dakwaan bahawa orang Melayu dan agama Islam dipinggirkan di bawah pentadbirannya dengan membangkitkan tambahan peruntukan terhadap Kelantan dan Jabatan Agama Islam sebagai contoh. Dr. Mahathir Mohamad mengadakan pertemuan dengan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin malam tadi dikatakan bagi berbincang berkenaan isu melibatkan orang Melayu. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Khairuddin Abu Hassan yang turut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu dibuat di rumah Dr. Mahathir di Seri Kembangan, Selangor malam tadi dan berlangsung hampir 2 jam. Ia diadakan sehari selepas kunjungan Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Azmin Ali, yang turut membincangkan isu orang Melayu. Pertemuan antara kedua tokoh pimpinan Melayu yang sanggup ketepikan perbezaan politik lampau demi menjaminkan kelangsungan perjuangan untuk memperkasakan kedudukan anak bangsa di bumi bertuah ini harus diberi pujian melangit. Sifat terpuji Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahkan menjadi satu sandaran baru kepada keseluruhan orang-orang Melayu yang amat dahagakan penyatuan atau perpaduan Melayu secara mutlak, kata Khairuddin dalam kenyataan. Perjumpaan ikhlas antara dua tokoh pemimpin Melayu ini bakal memberi semangat baru pada gerakan proklamasi orang Melayu, katanya lagi. Muhyiddin dan Azmi adalah dua watak penting dalam langkah syariatan yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu dipimpin Mahathir. Mahathir berulang kali melabelkan Muhyiddin sebagai pengkhianat susulan tindakan pada Februari 2020 itu. Pada awal bulan lalu, Mahathir dilaporkan berkata dia sedia bekerjasama dengan Muhyiddin jika kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Sehari kemudian, Muhyiddin berkata dia menyambut baik kenyataan itu dan berkata dia juga bersedia untuk berbuat demikian demi membela agama, bangsa dan negara. Ketika ini Mahathir mengetuai gerakan proklamasi Melayu yang mendapat sokongan daripada Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Mahathir juga menyatakan dia kini menyokong Perikatan Nasional untuk pilihan raya 6 negeri akan datang. Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara, kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya.
Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun perlu diingatkan, Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu, Lim berkata, Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razaleigh dan Ghazali Shafi selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara, Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, mengugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa, termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman atau ICERT. DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini, walaupun DAP kemudian dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja. Tambahnya, pada satu kenyataan, Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3/1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata, dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tunku Abdul Rahman, Razak Hussein dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43/2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan, Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat, jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini ada seorang individu yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit pilihan rayanya. Tambahnya, pada PRU 15 lalu, Mahathir mengalami kekalahan teruk di Langkawi dan kerusi parlimen itu dirampas oleh pemimpin bersatu Muhammad Suhaimi Abdullah yang mendapat 13,518 undi. Dr. Mahathir Mohamad menuduh Syed Saddiq Abdul Rahman yang pernah dianggap sebagai anak didik bekas Perdana Menteri itu sebagai ancaman terhadap orang Melayu dan Islam. Ini selepas Presiden muda itu membidas Dr. Mahathir kerana mendakwa orang bukan Melayu mahu menukar nama Malaysia dan mempromosi negara majmuk, sesuatu yang dikatakannya melanggar perlembagaan. Sementara Sultan Kedah pun memperingati kita supaya jangan lupa sejarah. Syed Saddiq suruh kita hapuskan sejarah bangsa dan agama kita. Dengan itu, dengan definisi Melayu sebagai orang yang bertutur kata dalam bahasa Melayu, mengamal adat istiadat Melayu dan agama Islam seperti yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia, maka kita semua tidak lagi jadi orang Melayu. Itulah kesan apabila negara ini diiktiraf sebagai negara multiracial atau majmuk. Syed Saddiq okey, Melayu lain tidak okey, kata bekas ahli parlimen Langkawi pada hantaran di bidang sosial. Pada ciapan di Twitter, Mahathir turut menyertakan video Syed Saddiq berkata, muda akan membawa generasi baru pemimpin Melayu. Ketika menghadapi pilihan raya umum ke-14, Mahathir kini berusia 98 tahun bersama-sama Syed Saddiq dalam bersatu dan mereka berpecah membawa haluan masing-masing susulan keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020 akibat langkah Sheraton. Ketika itu, Mahathir menubuhkan pejuang, manakala Syed Saddiq pula menubuhkan muda. Pada PRU 15 lalu, muda bekerjasama dengan Pakatan Harapan, manakala pejuang menubuhkan gabungannya Gerakan Tanah Air. Sementara itu, dalam reaksi segeranya di bidang sosial, Syed Saddiq berkata, apa yang dilontarkannya sebenarnya ilham Tun sendiri melalui wawasan 2020.
Cabaran pertama Wawasan 2020 adalah untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Perkara visi Tun suatu ketika dahulu, katanya, mengakui Mahathir betul-betul cintakan bangsa Melayu. Syed Saddiq berkata, Melayu boleh berjaya tanpa perlu mengetepikan bangsa lain. Kerana akhirnya, kita semua rakyat Malaysia yang saling melengkapi, yang menghormati dan meraihkan kepelbagaian, katanya.